Ini merupakan satu petunjuk terhadap kekuasaan Allah. Betapa teliginya aturan falak hingga memungkinkan fenomena yang menakjubkan ini berlaku bagi meluruskan akidah umat Islam dalam mengenal Tuhan yang Maha Pencipta. Melalui gerhana bulan, kita bertambah yakin betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan aturan manazil bulan. Firman Allah dalam surah Yasin ayat ke-39 dan 40, wal qamara qaddarnahu manazil hatta 'ada kal-urjunil qadim lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wa lal-laylu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Yang bermaksud, dan bulan pula kami takdirkan dia beredar melalui beberapa peringkat, sehingga di akhir peredarannya kelihatan kembalinya pula ke peringkat awalnya, berbentuk melengkung seperti tandan yang kering. Dengan ketentuan yang demikian, matahari tidak mudah baginya mengejar bulan, dan malam pula tidak dapat mendahului siang, kerana tiap-tiap satunya beredar terapung-apung di tempat edarannya masing-masing. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, semasa zaman Nabi Muhammad SAW, gerhana matahari pernah berlaku. Kebetulan pada waktu itu juga berlakunya kematian putera baginda Ibrahim bin Muhammad SAW. Diriwayatkan dalam hadis, sebahagian manusia mendakwa kononnya kematian itu disebabkan oleh gerhana matahari yang berlaku. Lalu baginda SAW menjelaskan, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yanqasifani li mauti ahad wala li hayati wa idza ra'aytum dhalika fad'u Allah wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu. Yang bermaksud, sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Kedua-duanya tidak gerhana dengan sebab kematian atau kelahiran seseorang. Sekiranya kamu melihat gerhana, maka berdoalah kepada Allah, bertakbirlah, solat dan bersedekahlah. Hadirin sekalian, sesungguhnya fenomena astronomi seperti gerhana bulan ini akan lebih mendidik jiwa kita supaya mengenal Tuhan yang mentadbir alam. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa untuk menukar kenampakan bulan mengambang, tiba-tiba bertukar gelap akibat ditutupi bayang-bayang bumi. Adakah wujud kuasa lain yang mampu menukar aturan ini? Dengan sebab itu, elakkanlah diri kita daripada mengaitkan fenomena gerhana ini dengan nasib, untung dan rugi dalam kehidupan. Sebaliknya, renunglah betapa berkuasanya Allah, Tuhan sekalian alam. Firman Allah, وَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. Yang bermaksud, dialah yang menjadikan matahari bersinar-sinar dan bulan bercahaya, dan dialah yang menentukan perjalanan tiap-tiap satu itu pada tempat-tempat peredarannya masing-masing, supaya kamu dapat mengetahui bilangan tahun dan kiraan masa. Allah tidak menjadikan semuanya itu melainkan dengan adanya faedah dan gunanya yang sebenar. Allah menjelaskan ayat-ayatnya satu persatu bagi kaum yang mahu mengetahui hikmah sesuatu yang dijadikannya. Sidang hadirin yang dirahmati Allah,
Nabi Muhammad SAW mengajak para sahabat untuk mendirikan solat sunat khusuf sepanjang berlakunya gerhana. Diriwayatkan juga bahawa baginda telah diperlihatkan dalam solat itu akan nikmat kehidupan di syurga dan pedihnya azab api neraka. Dengan sebab itu, Nabi berpesan dalam khutbah gerhana seperti yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, "Wallahi law ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Yang bermaksud, demi Allah, kalau kamu tahu apa yang aku tahu daripada azab api neraka, nescaya sesungguhnya kamu akan sedikit tertawa dan akan banyak menangis. Sidang hadirin sekalian, maka bersempena dengan terzahirnya salah satu tanda kehebatan Allah menerusi gerhana bulan sekarang, mari kita bersama-sama memperbanyakkan amal ibadah, bertakbir, berdoa dan bersedekah seperti yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertafakurlah sejenak dan tadabburlah ayat-ayat kebesaran Allah ini agar subur jiwa kita dengan tunjang akidah yang tulen, jauh daripada kepercayaan karut-marut khasnya terhadap kuasa lain selain Allah. Mengakhiri khutbah gerhana ini, marilah kita sama-sama mengambil hikmah pengajaran. Yang pertama, umat Islam perlu meningkatkan keyakinan kepada Allah sebagai Tuhan yang menjadikan alam dan mentadbirnya dengan penuh ketelitian. Yang kedua, gerhana bulan tiada kaitan dengan untung nasib baik atau buruk seseorang, tetapi ia merupakan salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bulan dan matahari merupakan ciptaan Allah Azza wa Jalla bagi sebagai manfaat kepada manusia, khasnya dalam ilmu falak, sistem kalendar, matematik dan sains moden. Maka umat Islam perlu bersungguh-sungguh mempelajari ilmu ini agar tidak ketinggalan di belakang. Yang keempat, umat Islam perlu memperbanyakkan amal soleh dan berdoa sepanjang gerhana berlaku. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah malam dan siang serta matahari dan bulan. Janganlah kamu sujud kepada matahari dan janganlah pula kamu sujud kepada bulan, dan sebaliknya hendaklah kamu sujud kepada Allah yang menciptakannya, kalau betullah kamu hanya beribadah kepada Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وارض اللهم عن أصحابه وقرابته وأزواجه وذرياته أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون